Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menceritakan sedikit dan saya akan bagi briefing secara mendalam berkenaan apa itu LMS. Okay. Pada awal bulan Julai ini, pihak company Alphatech Global Sdn Bhd telah mengambil inisiatif berdasarkan PDPR ni untuk kita upgrade, untuk kita create satu modul, satu sistem baru, okay, yang kita beri nama sebagai LMS. Apa itu LMS? Okay, seperti yang tertera di sini, iaitu Learning Management System. Okay. Jadi basically LMS adalah satu sistem yang mana kita akan mengumpulkan, akan menyimpan dan memaparkan kepada student untuk dipaparkan kepada student berkenaan dengan sebarang bahan pembelajaran untuk mereka. Okay. Jadi semenjak PDPR ni kan kita difahamkan yang mana guru-guru mereka kena create kena create satu content sendiri. Okay, tidak lagi menggunakan buku teks semata-mata. Mereka kena create content sendiri secara slide ataupun secara dalam bentuk Word, PDF dan sebagainya. Dan kadang-kadang guru-guru tak jumpa mana tempat yang terbaik untuk menyimpan segala konten-konten tersebut di satu cloud yang mudah untuk di-manage. Okay, mudah untuk manage oleh pihak admin dan juga mudah untuk diakses oleh para guru dan oleh para student dan juga para ibu bapa. Baik. Jadi dengan adanya learning management system, insya-Allah, pihak kami sangatlah berbesar hati untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan LMS. Baik, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan nampak di depan ini adalah sistem LMS. Ini adalah portal utama untuk sistem ini, yang mana portal ini akan menyimpan segala konten-konten, data-data, bahan-bahan pembelajaran dan bahan-bahan rujukan yang berkenaan untuk para pelajar. Baik, dekat sini kita ada 3 modul utama. Yang pertama modul LMS tersebut. Kedua modul news untuk memberitahu sebarang berita dan memo untuk para pelajar dan juga ibu bapa. Yang ketiga ialah kalender, untuk pelajar-pelajar dapat keep track dengan sebarang aktiviti ataupun ibu bapa boleh keep track dengan sebarang aktiviti sekolah. Baik, pada hari ini sesi ini kita akan ada 2 sesi. Pertama sesi LMS, kedua iaitu sesi berkenaan dengan online exam. So saya akan go through dengan sesi LMS dulu ya. So klik sahaja pada modul LMS ini, dan sistem akan memaparkan mengikut tahap ataupun tingkatan ataupun darjah bergantung kepada sekolah masing-masing. Jika sekolah rendah, level ini adalah darjah. Jika sekolah menengah, level-level ini adalah tingkatan. Jika tadika, adakah masih boleh digunakan? Boleh. Dan kita akan namakan dia sebagai tahap. Jadi nama-nama tersebut dan item-item ini semua boleh di-customize oleh pihak sekolah sendiri mengikut kreativiti dan mengikut keperluan sekolah. Baik. Jadi untuk student, apabila mereka nak melihat mana-mana topik pembelajaran ini, mereka akan klik dahulu pada tahap tersebut. Mereka perlu login dahulu. Jadi di sini kita menunjukkan bahawa walaupun LMS ini adalah satu sistem untuk public, untuk end user, untuk student, untuk parent dan sebagainya, tetapi mereka juga masih perlukan akses. Maknanya kalau orang luar tidak boleh sesuka hati login dalam sistem dan melihat info-info konten-konten sekolah. Jadi kita punya login security pun tak terlalu susah, hanya perlukan nombor IC sahaja. Nombor IC student-student akan di-downloadkan oleh team Alphatech ke dalam sistem LMS. Segala info berkenaan student, team Alphatech akan downloadkan ke dalam LMS. Baik, jadi balik kepada paparan mengikut tahap. Contoh kita klik pada level 1. Jadi apabila kita klik pada level 1, kita akan nampak subjek apa yang ada pada level 1. Jika saya buka kepada level 2, saya akan nampak subjek apa yang ada pada level 2 dan sebagainya. Itulah kita punya pembahagian. Jadi kita akan memudahkan untuk para ibu bapa dan pelajar untuk mencari bahan rujukan dan bahan pembelajaran mereka. Bila mereka klik, mereka boleh pilih subjek apa. Kemudian mereka boleh klik
topik apa yang berkenaan. Okay. Setelah klik, sistem akan bawa ke new tab. Okay. Dan sebarang sinopsis, poin-poin penting yang perlu diletakkan, guru-guru akan letakkan di sini. Okay. Dan pada paparan ini kita boleh mainkan video, boleh letak gambar, boleh attach sebarang PDF, Word dan sebagainya. Jadi apa-apa konten yang guru pernah buat sebelum ini, tidak perlu nak susah-susah nak copy paste, nak buat lagi sekali. Tak perlu dah. Okey, cukup sekadar letakkan seberapa ayat yang pendek dan minta student untuk klik pada link tersebut untuk melihat konten tersebut. Okey, saya akan tunjuk demo yang selepas ni. Jadi apabila saya klik pada video ni, jadi seperti yang tuan dan puan lihat, video ni akan terus main di sini. Kita tak akan bawa video ni keluar. Kita tak akan bawa, ini adalah asalnya daripada YouTube. Kita tak akan bawa pengguna kepada YouTube. Okay? Manakala pengguna hanya akan maintain di paparan portal ini sahaja. Okay? Oleh itu, memudahkan untuk para student untuk lebih fokus. Okay? So, mereka tidak meraba-raban. Dalam bahasa kampung dia, meraba-raban lah. Kan? Mencari-cari konten-konten, mencari-cari bahan pembelajaran, mencari bahan rujukan untuk pembelajaran mereka. Okay? Right? So, jika pihak guru-guru ada menggunakan seperti contoh screencast ataupun Zoom ataupun apa-apa tools daripada luar untuk record video, segala video tersebut boleh disimpan di sini. Okey, boleh dimasukkan di sini, boleh dilinkkan di sini, okey, di LMS ini, dan mereka akan mainkan terus di LMS ini. Okey. Okay, jadi sama juga sebarang gambar, sebarang ayat-ayat. Kadang-kadang mungkin ayat nak panjang boleh letak panjang, kalau nak letak pendek boleh letak pendek, tak ada masalah. Okay. So contoh, mungkin ayat-ayat di atas ini semua tidak perlu dimasukkan oleh guru. Okay, mungkin guru hanya perlu create satu topik, okay, berkenaan apa, topik sains barangkali, topik sains. Apa rujukan yang guru-guru dah pernah sediakan, kemudian letak ayat semudah ini. Sila klik link di bawah untuk memuat turun rujukan sains. Bila student klik, sistem akan bawa student ke dokumen tersebut. Dalam bentuk Word ke, PDF, PowerPoint, slide dan sebagainya, tak ada masalah. Okey? Jadi kemudahan untuk student-student lebih mudah mencari, lebih mudah mendapat akses kepada bahan-bahan ini sangat-sangatlah membantu sebenarnya untuk dalam PDPR. Okey, bayangkan apabila student-student tak semua ada laptop, PC dan sebagainya, mereka menggunakan handphone sahaja dan mereka tak perlu download benda ini. Bahan-bahan rujukan tak perlu di-download, mereka klik dan mereka baca secara online. Tak perlu download, tak perlu simpan dalam handphone, memberatkan handphone dan sebagainya. Okey, untuk ibu bapa pun sama juga. Mereka lebih memudahkanlah. Baik. Okey, jadi dekat sini kita boleh letaklah terpulang kepada sekolah. Seperti contoh mungkin sekolah ada yang sampai 10 tahap, okay? Especially sekolah-sekolah yang swasta dan sebagainya, mereka tidak mengikut silibus ataupun struktur sekolah-sekolah yang kebiasaan di luar sana. Jadi mereka menggunakan struktur sendiri, ada sampai 10 tahap. Tak ada masalah tuan dan puan. Okay? Segala level-level ini dan gambar-gambar di sini adalah boleh di-customize. Okay, mengikut kehendak dan kreatif pihak sekolah. Okey. Baik. Jadi saya akan teruskan kepada topik seterusnya, iaitu macam mana kita nak create satu item untuk dipaparkan ke student. Okey. So jadi kita dah nampak macam mana student punya view. Okey, sangat-sangatlah straightforward. Student hanya perlu tahu link yang diberikan, okey, link untuk portal, link untuk sistem. Jadi student hanya perlu klik pada modul ini, ikon ini, dan boleh view mengikut tahap masing-masing, mengikut subjek dan tahap masing-masing. Baik. Seterusnya, kita akan terus ke bahagian admin. Jadi apa kebaikan sebenar LMS ini? Saya boleh katakan LMS ini adalah tempat untuk document management. Okey, sebab apa? Sebab dekat sini jugalah, okey, menggunakan satu sistem, satu portal yang sama, okey. Admin dan guru sudah mudah untuk menyimpan segala konten-konten dan maklumat yang berkenaan. Okey, seperti yang kita dah lihat tadi,
student dan juga parent boleh menggunakan portal tersebut untuk mendapatkan bahan rujukan. Manakala di bahagian admin ini, di bahagian e-boss, okey, guru-guru ataupun pihak atasan, okey, pihak management, ketua panitia, ketua jabatan, ketua guru dan sebagainya, mereka boleh memantau menggunakan modul K base ini, knowledge base. Mereka boleh memantau mengikut tahap-tahap yang berkenaan, subjek apa yang diajar dan apa silibus dia. Okey, adakah setiap konten ni mengikuti silibus-silibus sekolah? Adakah konten ini sesuai untuk student pada tahap tersebut? Okey, dan sebagainya. Semua boleh disemak melalui portal dan sistem yang sama. Okey, bagi saya inilah killer point yang mana kami telah menyediakan untuk memudahkan para guru, para admin, para pihak atasan sehinggalah ke student dan juga ibu bapa. Okey, jadi admin, okey, management dan sebagainya, mereka akan klik satu modul ini dan pada satu modul ini mereka akan nampak semua sekali. Okey, pada modul ini mereka akan nampak semua sekali apa yang diajar, apa yang dipaparkan ke student dan sebagainya. Okey, so seperti yang tuan-puan nampak di sini, kita punya konsep kita menggunakan 3 layer, okey, 3 layer untuk LMS ini. Layer pertama ialah grup utama. Okey, grup utama kita panggil sebagai main group yang mana kat sini kita akan susun, saya dah susunkan sebagai level 1, level 2, level 3, level 4 dan level 5 mengikut sekolah masing-masing. Okey, contoh dekat sekolah ni dia ada sampai tingkatan 5. Jadi saya akan susun level 1, 2, 3, 4 dan 5. Jika kalau untuk sekolah rendah dia akan jadi darjah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Baik. Jadi setelah kita create satu level utama, klik pada level tersebut dan dia akan paparkan, sistem akan memaparkan subjek-subjek yang ada pada level tersebut. Okey, setelah kita create grup utama iaitu level, okey, ataupun tahap ataupun tingkatan, kita boleh create subjek-subjek yang ada pada tahap tingkatan ataupun level tersebut. Okey, seperti contoh tadi level 1, now saya klik level 1 dia akan ada subjek-subjek bahasa Melayu, sains sejarah dan sebagainya. Okey, bila saya klik pada bahasa Melayu, okey, kemudian guru-guru boleh mengisi mengikut tema, mengikut topik dan sebagainya. Boleh isi seperti yang tertera lah. Okey, boleh mengisi secara turutan dan sebagainya. Okey, dekat sini juga kita membantu di ruangan indeks, okey, untuk susunan-susunan yang akan dipaparkan ke student nanti. Okey, jadi dekat sini saya just nak tekankan kita ada status publish, archive, draft. Okey, jadi status-status ini sangatlah penting untuk menjadikan satu konten itu boleh dilihat ataupun tidak boleh dilihat oleh student. Okey, baik, saya akan teruskan. Saya klik pada create item. Baik, bila kita klik create item, inilah paparan untuk guru-guru memasukkan konten-konten bahan-bahan pembelajaran tersebut. Sangat mudah kan? Sangat-sangat straightforward yang mana apabila klik create item, masukkan tajuk, masukkan keyword apa yang nak dicari. Okey, contoh tajuknya ialah berkenaan dengan tema 1.3 kata ganti nama. Okey. Kemudian search tag tu mungkin kita tak perlu tulis kata ganti nama, kita tulis terus. Apakah kata ganti nama? Kau, aku, saya, kami dan sebagainya. Okey. Jadi search tag ni adalah keyword-keyword yang selalunya student cari apabila nak keyword-keyword yang selalu student guna apabila nak cari sesuatu topik itu. Okey, minta maaf saya ulang balik lagi sekali. Search tag ni adalah keyword yang selalunya student guna untuk mencari sesuatu topik ataupun tema tersebut. Okey, kemudian masukkan keterangan apa-apa keterangan yang dimahukan ataupun termudah seperti yang saya dah nyatakan sebelum ini, semudah ini sahaja. Okay. Nyatakan ini sahaja, kemudian menggunakan hyperlink ini, okay, copy dan paste dokumen tuan dan puan. Okay, dokumen dalam bentuk apa tak ada masalah. Copy dan paste dokumen tersebut,
masukkan di ruangan ini, letakkan teks untuk display apa dan buka as new window. Selesai. Okay, ataupun mungkin nak masukkan video. So contoh saya copy je balik ni. Okay. Sila klik di bawah untuk melihat video. Okay. Kemudian kita boleh ambil contoh yang paling famous, YouTube lah kan. Okay. Dan actually YouTube ni pun sebenarnya free je. Okay. Okay. Jadi menggunakan video ini, copy videonya, copy di atas pun boleh, ataupun kalau lebih canggih menggunakan share ni lah, share kemudian embed dan copy. Actually tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Alright. Yang mudah dekat atas pun boleh, menggunakan embed pun boleh. Okay, kita cuba buat untuk semudah dan se-straightforward mungkin. Jadi kita akan klik pada modul ini, ikon video, masukkan source dia, kemudian okay, selesai. Terus ada video. Mudah itu sahaja tuan dan puan. Okay, jadi nampakkanlah LMS ni sebagai satu pusat simpanan, center untuk menyimpan segala konten-konten yang berkenaan yang telah selama ni tuan-puan buat secara susah payah. Okay, so selama ni dah buat banyak-banyak apa semua kan, tapi tak tahu nak simpan kat mana. Ataupun dah terlalu banyak sampai dah tak tersimpan dah. Okay, dalam USB ada, dalam laptop ada, dalam dalam hard drive pun ada, CD dan sebagainya. Ada yang guna Google Drive. Jadi untuk memudahkan para admin, okay, untuk memudahkan ketua panitia, pihak atasan, pihak management dan sebagainya untuk melihat hasil kerja kita, konten kita, supaya konten kita ni lebih dilihat lebih diiktiraf ataupun boleh at least boleh dilihat oleh mereka-mereka yang berkenaan. Jadi gunakanlah sistem ini untuk memudahkan ruangan tersebut, memudahkan akses tersebut. Jadi sama juga kalau nak ambil upload gambar pun, sekadar klik sahaja pada ruangan image ni, copy paste, okay, image punya source dan juga save. Selesai. Okay. Tim kami pun boleh ajar dan ada support untuk training dan sebagainya untuk menggunakan sistem ini. Sangat-sangatlah mudah. Okay. Setelah selesai jangan lupa klik simpan. Okay. Dan setelah klik simpan, sistem akan memaparkan seperti ini contohnya. Okay. Seperti yang kita lihat sebentar tadi. Okay, segala apa yang telah dimasukkan ke dalam konten. Baik, jadi untuk berkenaan dengan status pula. Okay, sekarang saya nak tunjuk berkenaan dengan status. Status ini kita ada banyak sebenarnya. Kita ada lebih daripada 3 status. Okay, kita ada draft, publish sampailah ke trash. Okay, jadi apa fungsi status-status ini? Baik, yang pertama, jika draft tu maknanya baru first time buat. Okay, contoh macam yang sini saya dah buat ni. Okay, saya simpan. Kemudian ini saya first time baru buat ni. So saya rasa macam konten ni belum sedia, belum boleh untuk dipaparkan ke student, ke parent dan sebagainya. Manakala publish pula, okay, publish ini adalah satu-satunya, okay, publish adalah satu-satunya status yang akan dipaparkan ke student, kepada end user, kepada public, kepada student dan parent. Okay, hanya publish sahaja yang akan dipaparkan ke luar. Manakala selain daripada publish, kita ada review, archive, expired, rejected, trash. Semua-semua ini akan disimpan. Okay, disimpan mengikut status masing-masing. Dan yang paling penting, status-status ini selain daripada publish, ianya tidak akan dipaparkan ke end user, public, student dan parent. Okay. Jadi contohnya kalau selepas kita dah kita dah live kan, kita dah publish satu konten tu, kemudian kita rasa kita nak betulkan balik. Kita ubah sahaja kepada review, status tersebut kita simpan dan kita boleh ubah balik. Selagi status masih review, selagi itu konten ini tidak akan dipaparkan ke student punya paparan. Okey? Mana stream punya paparan? Okey. Kalau status archive pula, mungkin contohnya tahun depan silibus dah bertukar. Okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan semua subjek-subjek yang berkenaan yang terefek disebabkan oleh pandemik dan sebagainya ni, silibus dah berubah dan semuanya kena di-structure semula. Oleh itu konten-konten ini tak boleh dipaparkan ke student dan kita masukkan sebagai archive.
Okay, kenapa archive? Mungkin one day nak guna balik, jadi boleh tukar sahaja daripada archive ke publish. Semudah itu sahaja tuan dan puan. Okay, jadi satu pusat simpanan konten, data dan sebagainya yang amatlah efisien. Okay, dan macam biasalah, lain kita ada expired, rejected, trash dan sebagainya. Seperti yang di nama tersebut, iaitu untuk tidak digunakan lagi. Okay, kita juga boleh padam konten ni, tak ada masalah. Tapi mungkin ada jenis-jenis yang tak nak padam, just kadang nak letakkan di ruangan yang lain sahaja, yang tidak dipaparkan ke student. So gunakanlah status-status yang lain. Okay, jadi kat sini kita ada ruangan untuk add comment. Comment ni boleh dimasukkan oleh guru-guru lain. Contohnya setelah guru bahasa Melayu tingkatan 1 memasukkan topik berkenaan tema 1. Okay, setelah dah masuk, dah publish apa semua, guru panitia, okay, guru panitia, guru ketua subjek untuk bahasa Melayu, mereka akan review dan mereka boleh memberikan komen. Okay, jelas? Jadi itulah dia antara function-function yang kita sediakan untuk sistem ini. Sangat-sangatlah straightforward sebenarnya. Bab kata Encik Razali, kalau ada Facebook, bolehlah guna sistem ni. Pandai guna Facebook, pandailah guna sistem ni. Okay, so insyaAllah sangat-sangatlah mudah dan sangatlah simple sebenarnya, ringkas untuk digunakan oleh semua. Okay, jadi itu sahaja berkenaan dengan LMS. Kita ada dua bahagian, saya ulang balik. Kita ada dua bahagian. Bahagian pertama iaitu bahagian LMS demo, LMS untuk student, maaf ya. Satu ialah LMS untuk student, untuk paparan parent dan juga pelajar. Satu lagi paparan untuk admin, untuk menyimpan, untuk create content di sini. Baik. Oh ya, sebelum saya terlupa, sekadar nak menunjukkan bahawa sebenarnya LMS ini bukan sekadar dalam tulisan Rumi sahaja. Okey, insya-Allah dalam tulisan Jawi kami selesai. Okey, boleh lihat contoh di bawah ni. Okey, semua tulisan-tulisan Jawi semua boleh diguna pakai. Okey, boleh mainkan video berkenaan Umar dan Hana dan sebagainya. Okey, segala tulisan-tulisan ini boleh dipaparkan ke dalam sistem. Matematik pun tak ada masalah. Jika ada masalah tu, tak apa, kita masukkan dalam bentuk gambar dan paste gambar tersebut di ruangan konten. Selesai. Okey, contoh seperti ini kan. So itu sahaja berkenaan dengan LMS. InsyaAllah kalau ada apa-apa persoalan boleh diajukan. Tuan-puan ada persoalan apa-apa? Okey, saya nak tanya satu soalan. Okey, boleh? Sorry, dua soalan saya nak tanya. Okey, yang pertama, adakah LMS ni dia boleh buat macam peta minda ke, ataupun dia perlu masukkan bergambar? Buat masa sekarang ni tuan, untuk sebarang peta minda, nak create satu peta minda, nak create satu gambar yang interaktif, maknanya macam garis-garis dan sebagainya, buat masa sekarang ni belum boleh lagi tuan. Okay, kita hanya fokus kepada menyimpan konten di ruangan ini. Jadi kalau peta minda tersebut pernah dibuat oleh pihak sekolah ataupun guru, jadi jadikan peta minda tersebut dalam bentuk gambar. Okay, bila dah jadi dalam bentuk gambar, tepek je dekat konten ni. Jelas okay, tak? Maksudnya kalau kata yang gambar rajah dan sebagainya tu mesti masukkan dalam gambar atau dan PDF lah. Betul. Okey, baik, terima kasih. Okey. Yang lain ada soalan lagi ke? Okey, saya nak tanya soalan. Okey. Okey, semua rujukan ni boleh pelajar download ke untuk rujukan secara offline lah? Boleh, tak ada masalah tuan. Bagi mana-mana pelajar yang diberikan kemudahan dan ruang untuk download dokumen, download konten, kemudian print di rumah sendiri dan sebagainya, boleh sangat-sangat dialukan. Okay, apabila mereka klik sahaja pada mana-mana link tersebut, mereka boleh terus dapatkan. Okay, contoh saya tunjuk di sini. Okay, mereka boleh dapatkan konten ini, mereka boleh download sahaja, tak ada masalah. Okay. Okey, baik. Lagi satu saya nak tanya. Okey.
Guru dapat kenal pasti tak siapa pelajar yang pernah masuk dan juga pernah tengok dia punya segala rujukan lah yang ada? Baik, satu soalan yang cantik tuan. Actually itu dalam kami punya planning juga, dalam kami punya perancangan untuk upgrade akan datang. Cuma untuk fasa 1 ini, okay, pada fasa 1 ini kita hanya buat bila student klik sahaja pada mana-mana item, okay, bila student klik sahaja pada mana-mana item, guru akan nampak berapa banyak hit yang ada. Itu sahaja. Cuma buat masa sekarang ni kita tak bacalah siapa yang hit tu, adakah student yang sama hit 12 kali ataupun student yang berbeza-beza, siapa student tersebut dan sebagainya. Buat masa ini belum lagi tuan. Okay, kita hanya boleh cover berapa banyak hit yang dapat oleh setiap topik-topik konten yang di-upload kat dalam sistem. InsyaAllah saya rasa tak lama sangat. Dalam fasa 2, fasa 3 tu kita akan selesaikan dalam tahun ni juga sebenarnya. Jadi ini fasa 1 ni kita fokus kepada upload konten, simpan konten pada satu tempat yang lebih sistematik, okay, lebih teratur, mudah untuk kedua-dua pihak, admin, management dan juga student, parent. Okay. So insyaAllah satu cadangan, satu topik yang menarik situ. Okey, baik. Itu saja. Itu sahaja. Baik, jika tak ada apa-apa persoalan lagi, kita habiskan di sini sahaja untuk modul LMS kita.